Secara tradisinya, cuka ini terbahagi kepada dua jenis. Pertama, cuka buah-buahan ataupun cuka dari produk tumbuh-tumbuhan, dan yang kedua ialah cuka buatan yang 100% menggunakan bahan kimia. Dalam proses pembuatan cuka buah-buahan ataupun yang berasaskan tumbuh-tumbuhan ini, terdapat dua kaedah yang biasa digunakan sama ada secara tradisi ataupun secara industri, iaitu cuka diproses dengan menggunakan ibu cuka, yakni sejenis selaput yang biasanya terhasil daripada proses penapaian ataupun proses fermentation cuka-cuka sebelumnya. Diambil selaput itu ditambah kepada bahan yang baru yang akan dijadikan cuka. So proses ini sebenarnya lebih cepat sama ada secara tradisional ataupun secara industri. Manakala proses yang kedua ia bermula dari kosong, iaitu proses penapaian ini dibuat tanpa menggunakan ibu cuka tadi. Di antara kedua-duanya ia hanya berkisar tentang masa sahaja, iaitu lambat ataupun cepat, dan terdapat banyak faktor yang boleh menentukan prestasi dan kebaikan cuka. Antaranya ialah proses di mana ia diproses, maksudnya ialah ia memerlukan suhu yang sesuai, tempoh yang sesuai, dan faktor-faktor persekitaran. Contohnya kadang-kadang terdapat gangguan dari segi habuk, dan banyak lagi lah faktor yang boleh memberi kesan kepada cuka. Secara asasnya, semua cuka yang ada bersifat asid. Ia bersifat masam, dan kemasaman itu bergantung kepada banyak faktor. Di antaranya ialah jenis bahan yang digunakan, tempoh penapaian, dan juga penggunaan ibu cuka dan sebagainya. Dan oleh kerana cuka ini bersifat masam, maka ia perlu diambil secara berhemah, kerana di dalam hadis-hadis Nabi SAW, baginda menyatakan cuka ini sebagai lauk. Ia bermaksud cuka ini tidak boleh dimakan begitu sahaja. Namun begitu, terdapat satu perkara penting dalam tip Nabawi yang perlu kita faham, bahawa baginda SAW pernah menjelaskan dalam beberapa hadis baginda tentang peranan cuka bersama dengan madu. Gabungan cuka dengan madu ini adalah satu gabungan yang baik. Namun begitu, ia juga tidak boleh diamalkan tanpa kawalan. Maksudnya ialah dimakan setiap hari tanpa ada tujuan dan sebab mengapa ia diambil begitu. Namun hadis-hadis Nabi SAW tentang gabungan cuka dengan madu ini menunjukkan bahawa apabila kedua-duanya bergabung, ia akan menghasilkan satu produk yang baik, yang di dalam sesetengah catatan pengkaji ia diberi nama sebagai sakanjabin, iaitu sejenis minuman yang menggabungkan cuka dengan madu.